Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu, tiada yang benar melainkan apa yang Allah bagi tahu dalam Quran. Tak ada yang benar lain dari apa yang ada dalam Quran. Semua apa yang ada dalam Quran itu perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia yang tulis, pasti tak ada turun ayat-ayat yang menunjukkan Allah murka kat dia, yang menunjukkan dia buat salah. Tak ada orang tulis buku yang cerita salah dia. Tak ada. Buku tu bukan buku Muhammad SAW, buku Allah. Allah turunkan kat dia supaya dia sampaikan kat kita semua, kat seluruh manusia. Kalau kamu nak percaya Quran tu kitab Allah, bukan Nabi, kena baca Quran tu. Kena bukan baca Arabnya dan tak faham. Baca dan faham. Sufyan kenapa tak baca Quran? Macam Sufyan, daripada kecil sampai tua tak baca Quran. Kenapa? Jawab. Kerja. Kenapa tak baca Quran, Fendi? Daripada kecil. Sebab? Tak, sikit yang kau baca. Banyak tak masa kau tak baca. Baca Quran Arab aja kan? Kau baca Arab je. Kenapa kau tak baca sampai kau faham? Kau tak baca Quran sampai faham, kau baca Arab je. Itu pun bukan baca istiqamahnya tiap-tiap hari. Ada tiap-tiap hari istiqamah, tak ada berhenti. Ada. Kenapa? Buat kerja lain. Kau kenapa, Rasidi, tak baca Quran hari-hari? Tak faham. Dan tak baca Arab aja, tak faham Quran. Kenapa? Tak faham apa? Quran itu tak faham. Tak, kenapa kau tak baca? Yang kau tak faham, kenapa kau tak baca? Ha? Kenapa kau tak baca? Kenapa? Sebab kau banyak kerja lain kan? Itu pun tak boleh jawab. Kenapa? Sibuk dunia. Sibuk dunia. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Kenapa? Tak tahu apa sebab nak baca. Tak tahu apa sebab nak baca. Aduh. Sebab apa baca? Jadi hari ni kita sama ada tak baca langsung atau baca Arabnya sekali-sekala. Setengah orang waktu mak dia mati dia baca Quran. Kalau tak tahu baca Quran, duduk aja. Dan banyak orang kata hantar anak hafiz Quran, sebab bila mati ada orang baca Quran, baca Yasin anak-anak. Itu je lah Quran tu untuk dibaca. Tapi untuk baca dan faham, bagi masa, tak ada satu hari pun tak bagi masa. Tak ada. Kerana kita telah membelakangkan Quran. Apa nak jadi pada kita bila kita membelakangkan Quran ni? Ha? Tahu tak? Ha? Apa akan jadi bila kita belakangkan Quran ni? Apa akan jadi pada kita belakangkan Quran ni? Kamu semua orang yang membelakangkan Quran. Berapa banyak lagi yang membelakangkan Quran di luar sana? Ha? Bukan banyak lagi, hampir semua. Ha? Kamu pun membelakangkan Quran? Kamu mungkin nak minat juga nak belajar agama.
pun membelakangkan Quran. Apa lagi yang tak minat? Itu orang Islam. Bukan Islam. Buka Quran pun tidak. Berapa orang bukan Islam kat dunia ni? Daripada 7 dekat 8 bilion sekarang. 7 bilion orang bukan Islam. Dia tak tahu Quran pun tidak. Yang Islam hampir semua. Sikit je yang mungkin baca Quran tiap-tiap hari. Itu yang bahasa Arabnya. Yang nak faham Quran tu, nak amal hampir tak ada. Itulah malangnya nasib manusia ni. Allah bagi dia satu rahmat yang besar. Allah bagi dia nak rahmat yang besar, dia tidak bersyukur. Dia tak menerima nikmat tu. Malah kerana ada banyak kerja lain, Pendi cakap banyak kerja lain. Bayangkanlah bagaimana dia menghina Quran. Bagaimana dia menghina Quran tu, dia depankan kerja lain. Depankan kerja dunia. Inilah kamu. Saya tak ada. Saya baca, saya mau faham. Saya bukan baca Arab saja. Dari kecil. Hinggalah saya dapat dengan izin Allah menulis, mentafsir. Bukan sembarang orang yang dipilih oleh Allah untuk menulis mentafsir ni. Korang ni macam kamu ni tak ada. Orang tak pernah baca Quran tiba-tiba dia begitu. Yang baca sekali-sekala dia bagi boleh tafsir Quran, tak ada. Bukan baca Quran dan buat kerja dakwah. Yang salah pun buat juga supaya dapat tahu yang betul. Mana ada saya tak buat kerja dakwah daripada kecil ni buat dakwah. Dari umur saya 10 tahun. Lepas tu saya buat usaha jemaah tabligh. Yalah, itu je lah yang ada di dunia ni yang dinamakan orang kerja dakwah. Saya buat juga sepenuh hati. Sehingga saya diberi oleh Allah taufik untuk buat yang betul. Hingga kali ini baru dipilih. Kamu tak ada nak baca Quran, baca pun tak mau faham. Kalau tak mau faham, faham mana dah datang? Bila faham tak datang, mana amal nak datang? Mana amal Quran nak datang? Faham pun tak nak, baca je, nak dapat pahala. Macam Rashidi baca Quran, masa dia ikut tabligh tu, dia minat baca Quran. Bukan minat, sebab nak kumpul pahala, baca Quran harian. Lepas dia tak buat tabligh lagi, tak ada dah baca Quran. Ya? Sebab dia baca Quran tak dapat pahala. Ini memang tak tengok Quran lah. Tabligh tak buat, apa tak buat. Jadi kenapa Quran dibelakangkan, Sufian? Ya, banyak kerja lain lah. Cinta dunia satu lah. Disebabkan cinta dunia, tentulah buat kerja dunia. Quran memang tak baca. Inilah keadaan orang manusia dan orang Islam di seluruh dunia hari ini. Tak ada siapa yang menyuruh orang baca Quran. So faham Quran tadi. Selain daripada saya rasa tak ada. Seorang-seorang je nak seluruh dunia tu nak 8 bilion ni. Bukannya saya nak dakwah kamu je. Nak dakwah semua manusia yang Islam dan tak Islam, supaya mereka membaca Quran dan memahami Quran dan beramal dengan apa perintah Allah yang Allah beritahu dalam Quran. Jadi untuk itulah Allah bagi saya, pilih saya untuk mentafsir Quran. Bukan pada orang-orang lain. Orang lain dia tak minat semua tu. Semua minat dunia. Jadi seluruh dunia ni
orang minat dunia. Ketua dia orang minat dunia. Semua negara kat dunia ni dia punya ketua, kaum, semua orang minat dunia. Minat dunia, minat kuasa, minat wanita, minat buat seks. Itu sebab semua ketua-ketua dia banyak isteri. Itu je lah maksudnya. Hidup tak ada lain, nak menyempurnakan syahwat. Syahwat nak makan, nak minum, nak seks. Macam pending. Kau kerja, banyak kerja tu, nak dapat duit untuk apa? Untuk apa? Makan, minum, isteri. Itu je lah. Ya tak? Lain tak ada. Lepas tu mati, ingat tak jadi apa? Jadi tanah je. Jadi kita langsung tak faham. Samad yang menganggap diri dia baik, apa baiknya dia? Menganggap je. Kan? Hari ni kita dah membelakangkan Quran. Kita tak. Bila kita membelakangkan Quran, kita tak baca, kita tak faham, dan kita tak mengamalkan dia. Belakangkan Quran. Dan bila kita membelakangkan Quran, tentu sekali kita tak percaya hari kemudian. Hari kita dibangkitkan tu, kita tak percaya tu. Walaupun kita tahu ada hari kebangkitan, kita tak percaya. Maka tentulah kita memang tak buat persiapan apa-apa untuk kehidupan yang akan datang. Kita hanya buat persiapan. Bukan persiapan lah. Kita hanya bekerja, berusaha untuk keperluan hidup di dunia yang sebentar. Tiba-tiba tengok dah mati. Belum sempat lagi. Macam Sufyan ada benda dia nak dapat dalam dunia ni kan. Umpama dia nak dapat rumah. Sekarang dia dapat rumah flat je, rumah murah kan. Dia tak puas hati tu. Dia nak rumah besar. Belum dapat dah mati. Kan tak? Ada orang macam-macam dia nak. Kadang ada dah dapat. Macam Dr. Bidar. Dia dah dapat apa dia nak. Apa lagi Dr. Bidar nak? Hanya dia tak dapat suami lah. Kan? Itu pun satu benda tekanan. Rashidi kata boleh tak saya? Boleh. Katakan. Tak ada. Mana Dr. Bidar dari segi kebendaan dia semua ada. Makan, minum, rumah, kereta. Dia jual emas lagi. Tapi apa yang dia tak ada? Tanya Dr. Bidar. Dia tak ada suami. Dia tak ada suami. Dia boleh beli wang untuk jadi suami. Dia boleh. Tapi dia tak nak bersuami dengan orang yang nak harta dia. Itu yang dia tak mahu. Nak cari suami yang betul-betul cinta dia, dia sabar lagi. Allah tak lagi. Bill Gates, orang paling kaya kat dunia. Apa dia tak dapat benda? Dia tak ada isteri sekarang. Cerai. Dia mungkin pilih orang lain. Tapi mungkin orang tu pun bukan cinta dia, cinta duit dia. Itu banyak orang milenial dia nak cari isteri, dia berpupur, ada setengah lah. Berpupur miskin. Cerita benar. Dekat Vietnam. YouTube. Orang perempuan tu memang dia simple. Dia terkenal juga. Artis. Tapi dia simple. Dia tak nak. Dia tak kisah dengan dunia harta. Jadi dia bercinta dengan orang. Dia pun tak kenal orang. Dia perkenalkan diri dia sebagai orang biasa lah. Dia pun bercinta lah. Dia pun sukalah dengan kebijaksanaan budak tu. Dan dia kata dia biasa kerja. Bila tiba hari pernikahan, dia terperanjat lah. Rupanya dia bukan orang biasa. Dia jutawan kat Vietnam. Dia cakap dengan, kenapa kau tipu aku? Dia kata, aku bukan mau kau kahwin dengan harta aku. Kau mau kahwin dengan aku. Sebab itu aku tak mau menunjukkan aku jutawan. Tapi Dr. Bidar sekarang tak dapatlah berpupur lagi. Nak jadi orang miskin. Siapa nak percaya dia? Dah semua nama sana sini.
Jadi ada satu lelaki yang simple, jutawan juga, yang berlagak macam miskin lah, mungkin kalau Allah kendaki. Berapa umur dia, yang nak sangat kahwin dengan dia kerana cinta tak ada, semua kerana harta, sebab dia dah tua. Kalau yang Vietnam tu dia orang muda. Jadi orang semua nak harta. Jadi bila orang nak harta, orang tu orang tak baik. Siapa pun. Jadi siapa kahwin dengan kamu sebab harta, sebab jawatan, sebab nama, dia bukan wanita baik. Wanita baik yang kahwin dengan kamu kerana cinta kamu, kerana kamu punya pribadi bijak. Tengok lagu P.Ramlee tu. Apa lagu P.Ramlee tu? Bukan kerana harta, tapi kerana kerana budi bahasa. Dia lagu ni dapat nak banyak orang perempuan, orang lelaki berbudi bahasa. Orang perempuan suka lelaki beriman, berbudi bahasa ni orang perempuan baik. Tapi mana ada perempuan yang baik banyak? Tak ada. Banyak kan semua nak kahwin dengan orang yang banyak duit. Rashidi duit pun tak ada, budi bahasa pun tak ada. Rashidi kalau nak kahwin dengan dia kerana budi bahasa ada? Ada orang budi bahasa pun tak ada, duit pun tak ada. Jadi memang tak ada lah dapat, kecuali perempuan yang dah nak sangat, dah tua sangat, dah tak dapat kahwin lagi. Rashidi pun cukup lah. Kalau dia boleh pilih, dia takkan pilih Rashidi. Pertama sekali duit tak ada, yang kedua budi bahasa tak ada. Jadi kita dalam dunia ni, umum orang manusia semua mahu harta. Tak ada nak budi bahasa, nak orang beriman, beramal saleh, lagi tak nak. Kerana apa? Semuanya mahu dunia. Kenapa mahu dunia? Kerana percaya dengan dunia ni datang kebahagiaan. Datang kebahagiaan tu datang sebab dapat apa nak daripada benda ni. Jadi bila dah kahwin dengan orang kaya tu, dapat apa nak, tengok tak bahagia juga. Kahwin dengan Raja Brunei, pengacara TV Malaysia, kan dah cerai. Apa benda dunia dia tak dapat? Kahwin dengan, ada bahagia dia. Lepas tu dia nak lagi dunia. Jadi Sultan tak suka lah. Buat hal nak kan, supaya dia dapat dunia banyak lagi. Jadi dah dapat dunia macam Sultan Brunei, perempuan tu nak dunia lagi. Tengok, ada puas. Jadi macam Pendi sekarang, dia nak dunia, tapi bila dia dapat tu, dia tak puas, dia nak lagi. Tak puas, dia nak lagi. Kenapa? Silapnya, sebab silap hati. Hati yang tak dibasuh. Hati yang tak dibasuh dari cinta dunia. Dibiarkan dia bergelumang, disemai. Bersedekah, bagi duit yang kita suka, yang kita sayang kepada orang yang perlu, tak ada. Buat kerja agama, tak ada. Korban harta diri untuk kuatkan agama, tak ada. Jadi macam mana cinta dunia itu tidak bermaharajalela dalam hati? Jadi asas segala keburukan lah, bukan sebahagian keburukan. Asas mean foundation. Tentang kita kata foundation kepada agama ialah takwa, cinta Allah, kan? Atau kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terbenam dalam hati satu orang ke tahap yang Allah. Begitulah asas kepada segala keburukan ialah cinta dunia. Jadi manusia siap-siap hari berusaha untuk menambah cinta dunia.
macam Sufyan, Pendi, Rashidi. Jadi bila cinta dunia itu bertambah, tentulah keburukan bertambah. Kebaikan takkan datang. Jadi kita kena mengorbankan harta kita, benda yang kita suka tu, di jalan Allah. Sebab itu dikaitkan perkara ini dalam ayat pertama surah Baqarah, Alif Lam Mim. Tak ada orang tahu makna alif. Melainkan Allah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak kuturunkan Quran ni melainkan petunjuk bagi orang yang takwa. Orang yang takwa, orang yang beriman kepada yang gaib. Rasyidi ada? Tak ada. Dia tahu tak ayat ni dulu? Tahu ke tidak? Tahu, tapi faham tak ada. Kalau faham ada, mesti amal. Beriman kepada yang gaib, maknanya beriman kepada Allah ke tahap yang Allah mahu. Yang kedua, sembahyang, menjaga sembahyang. Ketiga, mengorbankan sebahagian nikmat yang kami beri kepada dia di jalan Allah. Ini kalau tak ada, tak boleh takwa datang pada diri satu orang tu. Nak dapat iman yang gaib macam mana? Tak ada siapa tahu. Orang bertakwa, orang yang beriman kepada yang gaib. Itu yang sebut. Takkan boleh datang dengan baca tu je. Apa kerja dia? Pernah tak Samad tanya masa dulu baca Quran? Pernah tak? Bila Allah kata orang yang bertakwa beriman kepada yang gaib, kamu pernah fikir tak? Macam mana ya? Pernah fikir tak? Tak ada, baca aja. Itu yang kita kena baca tafsir. Quran ni dia tak ada terang macam ni. Kena dibaca tafsir oleh orang yang faham, yang diberi oleh Allah ilmu. Benda tu dah tak dihuraikan dalam ayat tu. Siapa dia beriman yang gaib? Ini tafsir tak baca. Terjemah pun tak baca. Arab aja baca. Ini banyak orang Islam sedunia ni, dia baca Arab aja. Yang hafal Quran tu Arab aja. Apa beza orang baca Quran menengok dengan baca Quran tak tengok? Itu aja beza dia. Satu tengok, satu tak tengok. Baca dua-dua tak faham. Yang tengok pun tak faham, yang hafal pun tak faham. Hari ni kita ingat menghafal Quran tu cukup. Kita dah dapat kedudukan tinggi dah, boleh menyelamat 10 ahli keluarga dah. Oh, senang betul. Hafal Quran menyelamatkan 10 ahli keluarga. Hafal aja. Jadi banyaklah buka madrasah, hafiz Quran. Kerana satu anak boleh hafal Quran, selamatkan 10 ahli keluarga. Saya anak ada doktor, ada engineer, guru, semua tak boleh selamatkan saya. Kata bapa dia, aku dah lah tak selamat, mesti satu anak mu hantar. Maka tumbuhlah macam cendawan. Kerana salah faham hadis ni. Hadis ni hadis palsu. Allah SWT beritahu dalam Quran, semua orang pendosa ni akan masuk neraka. Pendosa dia orang macam Rasidi. Orang yang ucap kalimah langgar perintah. Dalam Quran tu dia tak sebut unbelievers, the sinners. Dalam Quran dia tulis sinners, pendosa. Dia bukan orang kafir, orang Islam yang ucap kalimah jadi orang masuk Islam aja. Atau orang beriman tak cukup tahap untuk dipanggil orang beriman dalam masalah. Mereka ni orang pendosa. Kami akan macam akan halau dia ke dalam neraka macam lembu dihalau oleh tuan dia. Yang kehausan lembu ke minum air macam itu. Dan tak ada siapa boleh menyelamatkannya, kata Allah, melainkan mereka yang orang yang kami beri syafaat. Melainkan orang yang apa kata Allah dalam
yang telah bergabung dengan kami. Bind with thee. Makna yang bercantum dengan kami. Orang itu je. Iaitu orang yang Allah beri kuasa syafaat, yang boleh selamatkan pendosa. Jadi orang yang boleh diberi syafaat tu bukan orang hafiz Quran. Orang yang Allah beritahu bind with us. Bind ni bercantum tak? Rapat. Makna kekasih Allah. Kalau kita nak faham apa maksud ayat, bukan hafiz Quran. Tapi dalam hadis ada pula hafiz Quran boleh selamatkan. Ini namanya hadis tu palsu. Siapa dia orang yang bind dengan Allah ni? Para rasul, Nabi, dan mungkin Nabi. Sebahagian, bukan semua. Bukan semua Nabi pula. Nabi yang macam mana? Nabi yang menjadi kekasih Allah. Nabi yang macam mana? Yang jadi kekasih Allah. Orang yang macam mana? Yang jadi kekasih Allah. Kalau setakat hafiz Quran, tak boleh. Tapi hadis palsu ni telah dipercayai sebagai benar. Telah merosakkan masa depan ramai anak-anak dan ibu bapa yang menyangka mereka di jalan benar, tapi berada di jalan salah. Kan? Sampai artis-artis, pelakon hantar anak jadi hafiz kat Mekah, Madinah. Ya, siapa hafiz tu? Pelakon yang bercerai tu hantar. Satu hafiz yang hidup lagi ni, dia dah bercerai, dia hantar anak dia. Kamu tak tahu ke? Dia tunggu anak dia kat airport balik dari Mekah. Dari mana tahu? Hafiz. Dia imam tarawih anak dia. Itulah yang mak bapak mau sejuk hati. Tengok anak baca Quran, baru baca Quran, sejuk hati. Tapi hari ini orang Islam ingat baca Quran dah cukup dah, hafal Quran lagi bagus sebenarnya. Jadi Quran ni untuk dibaca aja. Quran bukan untuk dibaca, tuan. Quran ni untuk diamal. Sufyan tak baca, tak faham, tentu sekali tak amal. Apa amal dia? Amal dia semua rosak. Falsehood, bukan benar. Seluruh hidup dia tak ikut Quran, takkan ikut yang benar. Sebab itu paling penting Quran itu didakap. Itulah dinamakan orang Quran. Dan orang Quran ini akan disuruh di akhirat membaca Quran, di mana darjatnya akan meningkat. Bukan orang hafiz Quran. Tak disebut nama itu orang hafiz Quran. Orang ditafsir aja oleh Mana Zakaria, orang Quran ni hafiz Quran. Itu tafsir salah. Orang Quran bukan orang tafsir Quran. Orang Quran, Quran tu kat dia. Seluruh amal diikut Quran. Nak jadi orang Quran ni bukan kena jadi hafiz Quran, kena ada iman. Kena jadi orang takwa. Ada iman ke tahap yang Allah mahu malah lebih. Dapat amal semua Quran. Sebab itu kata Allah, Quran ni tidak kuturunkan melainkan petunjuk bagi orang yang takwa. Ini tak ada usaha untuk jadi takwa. Hantar anak hafiz Quran saja. Sebab itu setengahnya itu tak menjadi. Rashidi pun faham macam tu juga. Dia ikut tabligh, hafiz Quran hantar adalah, cukuplah. Selamatlah. Bayar duit aja setiap bulan untuk belajar. Lain apa ada? Dapat anak hafiz Quran, boleh selamat kita dari api neraka 10 orang. Aduh. Jadi inilah dia ikut hadis palsu, merosakkan amal. Berapa banyak orang dah tertipu dengan hadis palsu. Banyak, semua orang tabligh, saya ingat. Semua orang tabligh seluruh dunia tertipu. Beraya-ya nak hantar anak dia madrasah. Sebab apa? Dia sendiri orang yang tak ikut Allah. Macam mana aku nak selamat? Paling kurang aku ada anak hafiz Quran.
dia boleh selamatkan aku daripada neraka. Ini semua fallacy, angan-angan, tipu daya syaitan. Sufyan langsung tak baca Quran. Orang yang tak baca Quran langsung ni orang buruk perangai, sangat buruk. Kamu semua kena bertaubat. Dan tidak boleh tidak, tiap-tiap hari mau duduk fikir, bukan cukup dengan taklim kat rumah Istiqbal 5 minit ni. Mau duduk fikir. Jangan ingat dunia aja. Kita ni belum ada apa-apa lagi, jauh lagi. Ini pun tak dapat faham. Ingat dah bagus dah, sebab gas. Syaitan lah buat kamu. Apa gasnya kalau iman tak kuat? Kalau iman tak kuat, apa dapat faedah dengan Quran tu? Quran tak ada faedah lah kalau iman tak kuat. Sebab itu kamu gas hari-hari, Quran tak baca. Gas hari-hari, Allah tak masuk, dunia tak keluar. Masih orang dunia lagi. Kerana masih jadi orang dunia, tak adalah nak tengok Quran. Tak adalah nak tahu apa Allah mahu. Tak adalah mahu taat perintah Allah, tak ada. Mau dunia je. Jadi pergi ke mana pun ingat orang lain tak degah hari-hari, aku gas. Kan macam Rasidi. Rasa bangga. Apa dia bangga? Apa Quran dia amal? Berapa bahagian Quran yang besar tu yang dia amal? Berapa banyak yang dia amal? Tapi dia rasa riak. Syaitan buat dia, rasa dia bagus, orang lain tak gas. Ada pula orang cakap dia ni macam Ashabul Sufa. Lagilah. Dunia tak keluar, iman tak masuk, Quran tak baca, dan tak amal. Kita kalau nak tengok orang tu dekat dengan Allah, dia mesti suka perkataan Allah ni. Takkan pula tak suka pula. Saya suka Allah, cinta Allah. Quran Allah, biarkanlah. Macam surat dari kekasih. Baca lagi. Lepas tu baca lagi. Lepas tu baca lagi. Lepas tu Allah kata surat dari aku, Quran tu tak ada baca. Maknanya Allah bukan kekasih kamu. Nak buat Allah kekasih kamu, kena baca. Paksa diri kamu. Dia adalah Tuhan kamu yang jadikan kamu, yang menyempurnakan keperluan kamu. Semuanya. Kenapa kamu belakangkan dia? Kenapa kamu tidak sayang dekat dia? Cinta kat dia? Sedangkan semuanya kamu dapat dari dia. Dia yang pelihara kamu. Bini kamu pun tak ada cipta kamu. Tak ada bagi makan kat kamu. Kenapa kamu sayang sangat dengan dia? Anak kamu. Itu Allah semua yang bagi. Allah yang buat kamu, pelihara kamu, bagi anak, isteri. Sini, Sufyan. Bagi kau bini itu siapa? Siapa? Allah? Kalau Allah bagi, kau nak buat baik dengan Allah tak? Tak ada kita fikir. Fikir kita dapat kerana usaha kita. Mana ada usaha boleh dapat kita? Kita kena fikir semua nikmat yang Allah beri pada kita. Kan supaya kita jadi orang yang bersyukur. Syukur makna kita taat. Mau dekat dengan dia. Mau jadi kekasih dia. Jalannya ikut Muhammad. Buat kerja dakwah dengan betul. Dengan korban harta diri. Dan baca Quran. Dengan takwa. Baru boleh dapat faedah. Okey.